satu hadis yang cerita bahwasanya Allah sangat gembira, Allah sangat suka terhadap taubat seseorang hamba. Apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah amat suka, melebihi kegembiraan, kesukaan seseorang manusia apabila dia telah menemukan semula barang yang dia kehilangan, barang yang dia tidak cicil, dapat tanpa disangka-sangka. Cukup solong dan banyak lebar dan sebut tentang hadis bahwasanya Allah amat gembira dengan taubat seorang hamba. Mungkin daripada hadis tersebut kita boleh tengok beberapa pengajaran. Surat 31. Pengajaran pertama, penerimaan taubat hamba adalah salah satu rahmat Allah yang besar. Allah suka menerima taubat hamba-Nya dan menyuruh mereka senantiasa bertaubat. Apabila seseorang hamba dia ada terkena mahu bertaubat, dia bertaubat, sebenarnya itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Taala telah membuka pintu hatinya untuk rasa nak bertaubat. Bila seorang telah bertaubat, sebenarnya itu adalah satu rahmat, satu taufik yang Allah beri kepadanya. Kalau dalam permasalahan doa, ada ulama mengatakan apabila kita mula memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan tanda-tanda awal doa kita akan dikabulkan. Sebab Allah telah membuka salah satu jalan untuk diterima permohonan, iaitu dengan kita berdoa. Apabila Allah telah membuka pintu untuk terdetik dalam hati seseorang untuk bertaubat, itu merupakan antara jalan dari Allah hendak terima taubat. Dan taubat ini merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka untuk menerima taubat hamba-Nya dan Allah menyuruh mereka sentiasa bertaubat. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang tidak disengaja dan tidak dianggap salah dan tidak berdosa. Contohnya seperti ucapan di akhir hadis di atas, hadis kedua ini. Kalau ini kita tak mahu lagi macam mana terkutip panjang lah. Kita ada habis pengajaran. Yaitu dalam hadis tersebut, bagaimana kegembiraan seorang lelaki dia jumpa balik barang dia hilang belum ni. Jumpa tu bukan dah hasil daripada usaha dia cari bila orang dah tak jumpa. Tiba-tiba hari itu selak jumpa, oh di sini. Sehingga dia kata dia kerana terlalu gembira, dia menuturkan ucapan mula-mula nak kata jadi lain. Contohnya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Tuhanku, Engkau adalah hamba-Mu, aku adalah Tuhan kamu. Dia balik. Nak jadi nak kata aku hamba-Mu, Engkau adalah Tuhanku. Punya gembira sila tidak. Kita bukan gembira aku cakap apa. Otak tak ada kawan lah. Keluar saja. Mana ucapan kita mendahului pemikiran kita. Mana cakap lu begini. Dia sebenarnya kena fikir dulu cakap. Itu ucapan yang lebih silakan. Dia kena susul rumah cakap ni. Kalau kita dia cakap dulu, dia mula nak belok. Jadi pun nak baca kitab dia pun dia kadang-kadang kena prepare. Dia cakap lagi, salah lagi. Dia baik. Sebab apa dia tersalah akhta' min syiddatil farah. Dia tersalah sebab apa? Terlalu gembira. Dia baik. Jadi adakah ucapan tersebut dikira sebagai satu kesalahan? Adakah dianggap sebagai dosa? Tidak. Sebab apa? Apa yang dilakukan oleh seorang ucapan tersebut dilakukan di luar kawalan tanpa sedar. Kalau sengaja kata itu, ketika itu jadi bagian satu kesalahan besar. Baik. Begitu juga dalam perbuatan-perbuatan lain. Sekiranya disengaja, tanpa sengaja, itu dimaafkan. Seperti mana dalam hadis, rufi'al qalam an thalatha. Pena diangkat daripada 3 keadaan. Antaranya sekiranya dia orang yang tidak ambil kesalahannya, orang yang dipaksa, orang yang tersalah, itu perkara-perkara yang tidak dicatat sebagai satu kesalahan. Yang ketiganya harus bersumpah untuk menguatkan dan menarik perhatian pendengar terhadap sesuatu perkara yang penting dan mempunyai masalah. Dalam hadis tersebut Nabi bersumpah. Sebab pada dengan sumpah itu
mulai surah dengan semata-mata sekadar nak bersumpah saja. Tidak. Di sana ada satu matlamat, iaitu Allah nak sebut perkara yang penting di sana. Allah kumpulkan dengan sumpah. Allah sebut sumpah itu maksubih, perkara yang Allah sumpah dengannya tu perkara-perkara yang manusia amat kagum. Allah sumpah dengan makhluk yang amat manusia hebat. Allah sumpah dengan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bagi contohnya, demi matahari dan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia mengiringi matahari. Benar-benar makhluk angkasa ini manusia dengan Allah betapa hebat. Jadi sana apa tujuan Allah sumpah? Kadang-kadang Allah nak mengukuhkan bahawasanya kiamat yang kamu ragui selama ini semacam benar ini pasti berlaku. Allah mulai untuk tegaskan benar itu, Allah mula dengan sumpah dulu. Allah tak kata hai mak pasti berlaku, yang dimulai dengan sumpah. Baik. Jadi itu antara tujuan sumpah. Jadi kita sebagai makhluk boleh bersumpah tak? Ya boleh, tapi tak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluk. Itu haram bagi kita. Kita hanya bersumpah dengan sifat Allah ataupun nama-nama Allah, dengan menggunakan huruf-huruf sumpah. Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Kalau kita dengan menyebut sifat-sifat Allah, Bir-Rahman, Tar-Rahman, itu antara lafaz-lafaz yang boleh digunakan untuk bersumpah. Tapi jangan jadi sumpah itu sebagai mainan mulut. Kalau sedikit sumpah. Maka ketika itu nilai yang ada pada sumpah itu tidak ada lagi. Sebab sumpah ini benar cukup besar. Sehingga seorang itu melanggar sumpah, maka di sana ada satu hukum namanya kafaratul yamin. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Ayat 91. Baik. Itu berkaitan dengan sumpah. Tujuan sumpah adalah antaranya untuk mengukuhkan pengkhabaran. Dan apa yang Allah perkara yang berada selepas lafaz sumpah itu memang satu maklumat yang agak maklumat yang penting. Jadi penjelasan ini diambil daripada apa? Nabi. Tiba-tiba Nabi bersumpah, wallahi lallahu, demi Allah, Allah afrahu amat gembira. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau nak bicara tentang bab sumpah yang kita pegang, dia adalah kitabul yamin wal nuzul. Kitab sumpah, kitabul aiman wal nuzul. Kitab tentang nazar dan sumpah dan salam. Pembahasan yang lebar. Kemudian nomor 4, Allah sangat gembira menerima taubat seseorang hamba-Nya, melebihi kegembiraan orang yang mendapat kembali barang yang disayangi. Kita telah buat satu bab dalam hadis sebut, buat satu bab perbandingan seorang hamba apabila dia menemui semula barang yang dia cari lama hilang, beliau dari hotel tiba-tiba hari itu bagai bulan jatuh ke bawah. Allah lupa, tak sangka-sangka dia amat gembira. Kita tidak bisa tahu tak sangka betul lah celah tu cari mata. Tapi Nabi sebut Allah lebih gembira sekiranya hamba-Nya bertaubat. Baik, yang kelimanya, Allah mengadu-adukan hamba-Nya